Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Malam ni kita sambung, sepatutnya kita sambung buku ni ya. Ada beberapa naskah kat situ kat tiang. Kita nak sambung pada muka surat 10, tapi malam ni saya nak langkau sikit pada muka surat 13. Berkenaan dengan isu perebutan jenazah yang berlaku di Selangor ke Penang? Penang Selangor Obud Pengantin lah. Selangor Obud Pengantin. Jadi saya diminta oleh Sinar Harian ataupun Harian Metro kalau tak salah tu, tengah duk drive kereta, dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, komen sikit," dia kata, pasal apa, Jabatan Agama pergi serbu majlis perkahwinan sebab orang Islam kahwin di kuil. Jadi saya komen gitu-gitu je lah kan, kita pun tak tengok lagi. Lepas ceramah tu balik malam tu pukul 10 ke 11 tengok perempuan tu, perempuan ni Hindu ni. Tengok muka, tengok gaya pakaian, bentuk badan, tak nampak bentuk orang Islam lah. Memang Hindu betul lah. Jadi saya mujur lah, saya komen umum je, saya tak komen khusus. Itu kan, saya komen umum lah. Jadi kita tak tahu punca lagi, apa punca, apa keadaan yang sebenar dan sebagainya. Baik, di Pulau Pinang berlaku perebutan jenazah antara Majlis Jabatan Agama dengan keluarga si mati. Jabatan Agama menyatakan bahawa si mati ini sudah masuk Islam 17 tahun yang lalu. Telah mengucap 2 kalimah syahadah, confirm masuk Islam 17 tahun yang lalu. Manakala keluarga si mati menyatakan tidak tahu. Kurang itulah, tidak tahu kata si mati ni masuk Islam sepanjang dia hidup dengan kami dalam tempoh 17 tahun ni. Kata dia masuk Islam, tapi dalam tempoh 17 tahun ni dia tidak pernah mengamalkan Islam. Nak kata dari sudut pakaian, tutup aurat cara Islam, tak ada. Nak kata dari sudut amal ibadah, semayang, tak ada. Nak kata daripada bulan puasa, dia puasa Ramadan, tak ada, tak nampak. Nak kata dia tak makan babi, barangkali dia makan babi. Jadi keluarga tak tahu kata dia masuk Islam dan tak nampak tanda-tanda zahir bahawa dia adalah seorang Islam. Tapi Jabatan Agama kata dia dah masuk Islam 17 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita nak bincang sedikit bagaimana isu ni, bagaimana kita nak selesaikan sedikit sebanyak perkara ni berdasarkan beberapa pedoman yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata hadis itu langsung tak ada lah. Nak kata Rasulullah kata direct langsung kes itu tak ada. Kan? Tak ada. Tapi bagaimana kita nak faham Kita nak faham beberapa hadis dalam masalah ini. Yang pertama sekali, saya kira asas yang pertama sekali ialah bagaimana hak seorang Muslim bukan sekadar sebelum dia mati. Bukan sekadar sebelum dia mati, tetapi bukan sekadar selepas dia mati, tetapi kita kena berikan hak seorang Muslim sebelum dia mati. Ya, kita kena berikan hak sebagai seorang Muslim sebelum dia mati. Jadi hak dia bagaimana? Hak dia ada hadis pada muka surat 14. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
lil muslim 'alal muslim arba'u khilal. Bagi seorang muslim ke atas muslim yang lain 4 perkara. Ada 4 perkara dalam hadis ni lah. Dalam hadis ni Nabi sebut ada 4 perkara bagi tiap-tiap kita orang Islam kena tunaikan kepada orang Islam yang lain. Begitu juga orang Islam yang lain kena tunaikan 4 perkara ni kepada kita. Setiap daripada kita ni, setiap Islam ni, jiran yang Islam ke, kawan yang Islam ke, dia ada 4 hak yang mana tiap-tiap orang Islam kena tunaikan hak ni. Yang pertama, yushammituhu idza 'atasa. Yang pertama sekali hendak ada dia tashmitkan. Dia tashmitkan kawan dia, orang Islam yang apabila kawan itu Muslim itu bosin. Bila kawan kita bosin, dia bosin, dia kata alhamdulillah, kita yushammit. Yushammit ni, jangan kata yushammit je, kan? Yushammit ni makna dia ringkas. Yushammit ni makna kata yarhamkallah. Tashmit begini. Tashmit istilah itu. Bisa kita takbir. Orang solat takbir, jangan pergi kata takbir. Kita menjawab takbir juga. Orang kata takbir, Allahu Akbar. Kita kata malam ni kita buat majlis tahlil, jangan duk tahlil. Kita kata la ilaha illallah. Kita nak tasbih, jangan kata tasbih. Subhanallah. Jadi Nabi sebut yushammit, tashmit tu. Tashmit tu dia ringkas, maksudnya apa? Maksudnya yarhamkallah. Bila dia bosin, dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamkallah. Moga-moga Allah rahmati kamu. Ini hak yang pertama. Jadi itu tanda orang Islam tu. Sebab bila dia bosin, dia kata alhamdulillah pun. Islam ni. Islam lah. Kalau dia bosin, sebelah dah tak kata alhamdulillah, jangan kata yarhamkallah. Jangan cepat jawab kan? Pang kawan kita bosinnya, yarhamkallah. Tunggu dulu. Tunggu dia bosin, dia kata alhamdulillah. Tunggu dia bosin, dia kata alhamdulillah, barulah kita kata yarhamkallah. Selagi mana dia tak kata alhamdulillah, selagi itu kita tak jawab. Dia bukan sekadar bosin dia. Bosin dan dia kata alhamdulillah, dia puji Allah, barulah kita kata yarhamkallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wasalam sebut wa yujibuhu idza da'ahu. Apabila dia panggil, dia ajak pergi rumah dia ajak makan kenduri, dia ajak minum petang. Lebih-lebih lagi panggilan dia itu dalam walimah kahwin, dalam majlis kahwin, itu para ulama kata wajib. Dalam majlis kahwin, kenduri kahwin lah, kenduri arwah, nak pi pun tak apa, tak mau pi pun tak apa, kan? Kenduri apa? Dia buat birthday party anak dia, kan? Nak pi pun tak apa, tak mau pi pun tak apa. Tapi kalau kenduri kahwin, yang tu wajib. Yang tu wajib. Kenduri kahwin ya. Tapi tak apalah, dalam ni ajak. Kalau hak dia bila dia ajak tu kena jawab. Kena jawab. Kalau dia panggil pun kena jawab. Kalau dia jemput pun kena datang, kena hadir. Itu hak dia. Itu apa? Umumnya, konsep umumnya macam tu. Kemudian yang ketiga, wa yashhadu idza mata, apabila dia mati. Sebelum hadis ni dia sikit. Kita ambil yang sebelum mati dulu. Wa ya'uduhu idza marida, ambil hujung hadis. Wa ya'uduhu idza marida, dan bila dia sakit, seorang muslim sakit, kita kena ziarah. Jadi sini bila dia kawan ni masuk Islam 17 tahun yang lalu, kan masuk Islam, ada dia panggil kawan-kawan dia yang Islam, belanja kawan-kawan makan ke, datang rumah dia ke, ada bila dia sakit demam ke, ada orang Islam pergi ziarah dia. Ada pegawai agama pergi ziarah dia, pergi tengok macam mana keadaan Islam dia, perlu bantuan apa ke. Ada pejabat zakat turun pergi cari tengok. Wallahu a'lam, ni kita tak tahu lah kan. Ni hak kan. Bila dia sakit, bila dia perlukan bantuan, ada kita buat sebelum. Ni sebelum dia mati.
Sebab kes dia berebut bila dia mati. Jadi sebelum kita nak berebut tu, kita tengok apa yang kita buat ya. Kemudian yang keempat, wa yashhaduhu idza mata, dan bila dia mati kita menghadiri jenazahnya, kematiannya, mayatnya itu kita hadir tengok. Ya. Jadi saya tahu yang sakit tu bila dia sakit kita ziarah. Jadi kalaulah pejabat agama, kalaulah jawatan kuasa masjid, kalaulah orang Islam yang kenal orang ni kata masuk Islam, bila dia perlu bantuan kita pergi bagi. Sebab apa kita bagi? Atas nama dia Islam. Sebab apa kita bagi? Kita bagi wang zakat. Sebab apa? Sebab dia mu'allaf. Katalah dia mu'allaf. Sebab apa kita ziarah dia bila dia sakit? Kerana dia orang Islam. Jadi kalaulah kita laksanakan hak-hak ni, insya-Allah dia tak timbul ialah masalah berebut mayat ni. Islam ke tak Islam ke? Sebab apa? Sebab kita dah tunaikan hak dah. Jadi secara otomatik orang kata adik-beradik dia keluarga Islam ni dapat bantuan zakat, orang Islam datang ziarah, bila sakit ambil berat kan, dan sebagainya. Biasanya kita tak buat benda ni. Bila tak buat, kita heboh. Bila mati baru Islam itu Islam. Barulah kita kelam kabut nak kebut jenazah dia kan. Ini tak comel ni. Jadi kita kena tunaikan hak sebelum dia mati. Sebab apa? Sebab boleh jadi katalah dia masuk Islam 10 tahun lalu dia masuk Islam. Okey, tak apalah, ada rekod pejabat agama kata dia masuk Islam. Tapi barangkali dengan keluarga okey, dia makan babi, taklah kata kafir lagi kan, dosa lah kan. Makan babi. Kita buat makan babi ni cukup berat ni. Lalu petrol highway tu kita tengok 2 kilang. Kilang apa? Kilang apa? Pernah tak kita duduk jumpa? Lalu tu jumpa kan? Pernah tak NGO mana-mana, NGO Islam perjuangkan ini satu perkara yang batil, satu perkara yang sangat mungkar. Kilang arak ada dalam negara kita. Kalau nak ada pun patut letaklah jauh sikit. Sebab ni federal highway kan, laluan utama dalam negara. Tiba-tiba kilang, letaklah dalam hutan mana-mana jauh sikit kan. Pasal apa letak tu? Orang nampak orang lalu Kuala Lumpur, Shah Alam, Bandar Besar Shah Alam ni lalu negara Islam katanya, negara umat Islam. Tak kira lah negara Islam kan, negara umat Islam kan, tiba-tiba kilang ada. Patut kita sembunyi kan lah. Sembunyi kan. Dia tak ada dia. Tapi kalaulah kilang arak tu kita naik semua, kilang arak akan dipindahkan. Di sini kita akan buat pusat ternak babi. Cara model. Orang kota kemudian pun angkat sembok kan, kita kena buat demonstrasi ni. Ni haram ni babi ni haram ni. Allah Taala haramkan. Ada orang kaibo, orang Shah Alam, orang kota kemudian, orang Islam Petaling Jaya, semua kaibo. Sebab apa? Haram, babi haram. Seolah-olah dosa babi, makan babi lebih besar daripada dosa minum arak. Sedangkan dosa minum arak lebih besar daripada dosa makan babi. Kes coklat tu pun heboh kan? Shah Alam kan coklat kelang tu bukan ada babi pun, ambil coklat tu, ambil coklat bakar, panaskan tu, cair roy, cari tengok ada tak sorat daging babi pun nak tengok ada. Tak jumpa kan? Tak jumpa. Tak ada sorat daging babi, seketui pun tak ada sorat, tak ada kan? Cuma dikatakan ada DNA babi. Bukan ada daging babi, DNA babi. Yalah kita pun tak maulah. Tapi dikatakan boleh jadi tercemar, boleh jadi sabotaj. Orang sabotaj boleh jadi. Misalnya alam jatuhkan syarikat tu, boleh ni kan?
Dia nak naik syarikat coklat lain, boleh ni. Ada orang yang kata, so makan coklat ni, tak makan coklat lain. Coklat lain pun confirm kan tak ada DNA baby. Tak confirm lah kan. Boleh jadi pencemaran, tercemar, boleh jadi sabotaj, orang nak khianat, nak jatuhkan. Ya. Jadi kita pegang. Jakim kata tak ada, makan je lah. Bukan kita nak makan, memang kita yakin tak ada. Tak tahu lah tuan-tuan yakin tak yakin. Saya yakin tak ada. Saya yakin tak ada. Sebab jakim kata tak ada. Kalau kita tak mau pegang jakim dalam bab halal ni, bab halal kata ni, maknanya lepas ni tak boleh pegang lah. Pergi restoran mana, ada tanah lah, aku tak makan dah restoran pasal ada tanah halal jakim. Aku tak percaya lah. Kita pergi kursus, duduk hotel sekian Kuala Lumpur, duduk hotel Langkawi 3 hari 4 hari. Hotel tu dapat tanah halal jakim, tak boleh makan. Sebab tak percaya lah. Cari kat luar, carilah tepi jalan kan. Tu ada tanah halal ke tak ada tanah halal? Kan? Tak, kita ada tanah halal. Gerai-gerai tu cuma nampak syirah, kita percaya lah orang Islam ni kot kan. Boleh jadi orang Islam, boleh jadi bukan Islam kan. Nampak yang tak semayang tak tahu kan. Tak ada pernah siapa semua. Ayam tu dia ambil mana tak tahu, Allahu'alam. Maka dia ayam lama-lama lah, ayam sembelih tak sembelih, ataupun nak betul ke apa kan, tak ada siapa semua. Jadi yang susah bukan jakim, yang susah kita. Yang susah kita kan. Ini pegang kepada pihak usaha jakim, dia ada apa kajian, dia ada pakar dia ada pusat apa ni kajian dia ada bahagian halal hak dan sebagainya. Pegang tu lah. Kalau dia tipu dia dosa, tak masalah. Ni ada pula yang picadang kan. Ni kata babi tu picadang, dia kata apa? Dia kata kita kena bersihkan darah. Siapa-siapa yang makan coklat yang ada DNA babi ni, hendaklah bersihkan darah dia. Cuci darah. Cuci darah kan. Tuan-tuan, ada 2 isu kan. Kalau kita kena cuci darah, makan coklat ni kena cuci darah, maka kita kena keluar 2 lagi fatwa. Yang pertama, siapa-siapa yang baru masuk Islam kena cuci darah. Dia makan babi, dia bukan makan coklat ni babi, dia makan babi. Bukan makan seketui, berkilo-kilo dia makan. Dia masuk Islam umur 30, 40, berapa puluh kilo babi dah dia makan. Kita makan coklat je. Tu pun nak kena tukar darah, cuci darah. Maka kita kena bagi tahu kawan kita Acong, Mutusami, Ramasami ke apa, hang masuk Islam ni kena pergi cuci darah. Pagi fatwa pun kena keluar fatwa tu lah. Takkan kita nak buat dia tu. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kena cuci darah dengan sebab makan coklat ni ataupun makan benda yang haram, kena cuci darah, tukar darah, maka kita kena keluar fatwa, hantar kepada Kementerian Kesihatan, orang Islam tidak boleh menerima darah daripada orang bukan Islam. Tak boleh masuk darah orang bukan Islam. Hanya darah orang Islam sahaja. Orang bukan Islam boleh terima darah daripada orang Islam, tapi orang Islam tak boleh terima darah daripada bukan Islam. Sebab darah dia tercemar dengan daging babi. Siapa yang susah? Orang Islam ke yang bukan Islam? Orang Islam yang susah. Sebab yang banyak terima darah orang bukan Islam. Itu pun tak cukup lagi. Itu pun tak cukup. Dalam bulan puasa, orang Islam kurang terima darah. Jadi yang banyak support orang bukan Islam. Kemalangan berlaku tiap-tiap hari, pembedahan berlaku tiap-tiap hari. Jadi kita tak boleh terima darah. Okey, sampai sudah darah keluar banyak dah ni, cek dulu darah apa ni. Oh, hari ni minta maaf, kita tak ada stok darah orang Islam. Kita kena tunggu esok lah. Darah keluar banyak dah ni. Darah keluar insiden kan. Tadi nampak apa? Tadi masuk kan. Darah banyak tak orang Islam ni. Darah orang Islam tak ada habis lah. Siapa yang susah? Orang Islam yang susah. Jadi kena hati-hati ya.
Baik, balik. Bila kita ziarah, kita tengok dia masuk Islam 10 tahun. Dia dah masuk Islam 10 tahun. Tapi boleh jadi masa dia duduk dengan keluarga, dia makan babi. Masa dia duduk dengan keluarga dalam tempoh lepas dia masuk Islam tu, barangkali dia pergi kuih. Barangkali keluarga dia Kristian, dia pergi Kristian. Barangkali dia buat amalan. Dia buat amalan Hindu dan sebagainya. Katalah dia masuk Islam tahun 2000. Katalah dia masuk Islam tahun 2000. Lepas tu dia duduk balik dengan keluarga dia tahun 2010. Duduk dengan keluarga dia. Apa amalan agama asal dia buat balik. Katalah dia Hindu, dia buat balik. Dia pergi kuil, waktu Taipusan dia pergi, waktu di Bali dia pergi, semua dia buat balik. Jadi boleh jadi dia dah murtad balik dah. Dia keluar balik dah dari Islam, boleh dia. Cuma dia tak pergi report, kata dia keluar dari Islam. Tapi jabatan dia kan pegang, dia masuk Islam tahun 2000 dia masuk Islam. Tak ada kata surat keluar pun, tak ada permohonan keluar pun. Ini nak kena siasat tu. Makna kalau kita tunaikan hak ziarah dia waktu dia masih hidup, kan? Waktu dia sakit kita ziarah, kita boleh tahu selesai masalah ni daripada awal sudah berhenti. Ni kita pegang rekod tahun 2000, dia mati tahun 2014, tapi tahun 2010 dia pergi gereja, pergi kuih dan sebagainya. Apa amalan agama asal dia telah lakukan. Boleh jadi dia nak murtad balik, dia nak keluar dari Islam. Jadi kita bertegang kat situ lah. Rekod tahun 2000. Rekod dia buat cara kami semua, kami buat semua ni. Kami makan apa, semua dia makan. Jadi kan jadi masalah kan? Ada itu sebab tu hak waktu hidup tu kita kena tunaikan. Kemudian hak orang sakit. Bila kita ziarah hak orang sakit, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, idza ishtaha maridu ahadikum syai'an falyut'imhu. Apabila seorang sakit di kalangan kamu, dia ingin makan sesuatu, dia sakit ni pun macam tak ada harapan, dia teringin nak makan sesuatu makanan, falyut'imhu, maka hendaklah bagi makan, hendaklah beri dia makan. Bagilah orang sakit tu makan apa yang dia nak makan. Maknanya jangan pantang sangatlah. Nampak gaya umur dah 70 dah, kencing manis, umur 70 kencing manis kan. Doktor kata pun tak ada harapan nak hidup lama. Makanlah, nak makan es krim setiap hari pun. Pantang apa lagi dah. Pantang pun mati ke? Kecuali lah muda umur 35 kencing manis, anak cicit lagi baru darjah 1, darjah 2. Nabi kata umur rumah aku ni di antara 60-70. 35 ni lambat lagi ni, agak-agak munasabah lah. Jadi Nabi kata umur rumah aku antara 60-70. Biasa macam tu lah cara nak mati tu. Jadi sekarang dah 70 dah. Makanlah apa nak makan pun kan. Tu selalu pantang sangat lah kan. Ni dah kata mak kau pak kau umur 75-80 dah sakit, anak-anak jaga, tak bagi makan sekian ni, doktor tak bagi makan ni makan ni darah tinggi, masin sikit darah tinggi naik, dia makan manis sikit, kencing manis naik, apa lagi. Jadi dah lah umur 75-80, teringin nak makan es krim sikit, teringin nak makan tabai sikit, anak tak bagi makan sangka pula kan. Nasi putih tak ada kanji apa pula sangka tu sikit, tawa makan tak lalu lagi sakit lah. Bagi makan lah kita sebagai anak. 75 tu memang patut mati tadi, bagilah makan. Tapi masalah kita jaga, kita bagi makan tu anak adik-beradik lemah pula. Bagi apa bagi makan ni tak jaga lah elok sikit. Adik-beradik lemah pula. Kan itu yang susah ni, manusia ni susah. Tapi ni satu pedoman Nabi. Apabila pesakit di kalangan kamu mengidar, dia teringin nak makan, dia sakit, ingat, apatah lagi dia dah sampai usia yang agak tua bangka, falyut'imhu, bagi makanlah ya, tak payah duk pantang sangat. Itu hak. Jadi bila mu'allaf ni, katanya dia mu'allaf, dia bila dia sakit kita ziarah, dia nak makan apa? Kita bawa lah. Jadi relationship tu ada. Dia masih Islam ni. Dia masih Islam.
Kemudian last sekali bila dia dekat-dekat nak mati, hak dia lagi, hak orang yang hampir nak mati, nazak nak mati, antara hak dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mayat, ajarkan, talqin, ajarkan mayat, mautakum, mayat. Maksud mayat ni cara kiasannya, cara majaz, orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati, dia nazak nak mati, ajarkanlah, talqinkan kalimah la ilaha illallah. Baik, talqin la ilaha illallah. Takat la ilallah cukuplah. Yang dalam drama tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dalam drama tu panjang sangat. Mayat tu pula apa, orang nazak tu pun boleh ucap asyhadu an la ilaha. Kan dia boleh ucap gitu. Yang Nabi suruhnya la ilaha illallah, ni asyhadu tak ada dah. Asyhadu tak ada, Muhammad Rasulullah pun tak payah dah. La ilaha illallah cukuplah dalam hadis la ilaha illallah kan. Betul. Dia ambil sikit je, dia bukan ambil semua, ambil sikit je, cukup dah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir kalam dia, akhir kalam sebelum dia mati, la ilaha illallah, tak ada asyhadu, tak ada Muhammad Rasulullah. Siapa akhir hayat dia, dia boleh kata la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia masuk dalam syurga. Jadi kita talqin banyak la ilaha illallah dekat tu je. Baik, ini balik pada masalah asal, kita nak gambaran kita nak berbunkan tak berbunkan, kita tengok dulu, tunaikan hak sebelum seseorang tu mati. Jadi kalau ada di kalangan kawasan kita ni, kawasan Kota Kemuning ni, yang kita dengar dia ni mu'allaf, dia duduk bersama dengan keluarganya yang bukan Islam, tapi dia katanya masuk Islam, kita nak kena ambil berat ni, ambil berat, semak rekod dia balik, jumpa dengan dia, tanya dia si Islam ke, dah tak Islam ke, kita nampak. Yang kita biar itu tak kata masuk Islam, tapi duduk dengan keluarga dia makan apa, makan sekali lah. Kita duduk sembang belakang lah, duduk sembang belakang, itu kita tak Nabi tanya lah. Pak dia mati, kita mula bising, Islam macam mana kita buat ni? Pergi report pejabat agama, benda terdesak dah kan, benda terdesak dah, kena cepat tindak. Dia tak sempat nak semak semua kan. Pergi ambil dulu mayat ni kan, dia orang Islam, rekod sekian. Itu yang jadi busuk nama lah, busuk nama jabatan agama, busuk nama Islam tu. Takat jabatan agama tak boleh Islam tu, tak apa ni orang Islam pergi rampas mayat apa semua ni kan. Orang tengah kahwin elok-elok keluarga kan, keluarga kahwin kuil keluarga Hindu belaka kan. Takkan jabatan agama pegawai, tapi tengok tak ada keluarga orang Islam. Pengantin itu pengantin ni keluarga semua Hindu belaka ni. Takkan tapi tanya ni pengantin perempuan ni siapa mak dia? Pak dia siapa? Mak dia siapa? Adik-beradik dia? Saya abang dia, saya adik dia. Hindu belaka. Takkan tapi tengok pun. Tapi tanya habis sombong gitu ya. Nak masuk rumah orang, kita dah cakap nak masuk rumah kuil ibadat, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Jangan masuk mana-mana rumah, termasuklah rumah ibadat, gereja ke kuil ke, jangan masuk selain daripada rumah kamu. Hatta tasta'nisu, hinggalah kamu minta izin, diizinkan masuk kan. Dia nak masuk kuil, tak izin jumpa suami dia, kami dapat laporan bini, kami nak semak dulu macam mana status dia kan. Kami bincang dulu, tak tahulah macam mana buat, kena bincang dengan suami dulu ke apa ke, panggil wakil keluarga dia gini kan. Nampak tak comel lah, pegang tangkap Wallahualam kan, macam mana pegang, nampak tak comel lah. Bukan jabatan agama yang musuh nama, Islam tu musuh nama. Baik, itu yang buat sebelum dia mati. Kemudian habis bab yang pertama tu, bab yang kedua pula kita tengok sama ada dia selepas daripada mati tu.
selepas daripada mati. Yang ni kita tengok satu pedoman umat Islam pada muka surat 15. Umat Islam boleh mengambil sikap yang praktikal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi katalah mayat tu kita pun tak berapa confirm dia ni Islam ke tak Islam. Dalam rekod kita tahun 2000 dia masuk Islam, tapi dia duduk dengan keluarga dia semula yang bukan Islam tahun 2010. Laporan daripada keluarganya kata dia dah pergi Kuil balik, dia dah Taib Pusat pun dia sambut, dia bawa tabadi naik atas batu cave, dia bayar datang pecah kelapa dan sebagainya, semua dia buat balik. Apa yang kita makan, babi ke katak ke, semua dia makan, tak ada masalah langsung. Tak pernah dia kata jijik apa tak nak. Dan kita tak pernah nampak, keluarga kami tak pernah nampak dia semayang cara orang Islam. Tak pernah dengar cerita dia kata dia nak puasa pada bulan Ramadan orang Islam puasa. Tak. Kita nak timbang tengok, Ini sikap praktikalnya. Iaitu sikap praktikalnya, Nabi tahu kata An-Najashi masuk Islam. Najashi, Raja Habsyah, masuk Islam. Dia Nasrani. Bila sahabat pindah ke Habsyah, dia tanya dengan sahabat, jumpa dengan sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib, cerita tentang Nabi Isa. Ja'far membaca ayat Quran, cerita Nabi Isa ni utusan Allah, mak dia begini. Jadi Najashi yakin dengan ayat Quran ni. Dia tahu kata Muhammad ni memang benar-benar Rasulullah. Maka An-Najashi menyatakan keislamannya senyap-senyap. Tak ada siapa tahu. Dalam sirahnya seorang tak ada rakyat dia raja, tak ada rakyat dia tahu. Senang-senang dia beriman ni. Sebab iman tu dia mudah tu iman. Iman ni bukan perlu rekod. Nak jadi Islam, iman bukan perlu rekod. Nak keluar pada Islam pun tak perlu rekod juga. Dia boleh mudah, dia pucal. Dia bukan yang di pejabat agama itu bukan cara masuk Islam, itu cara pendaftaran, rekod. Cara pentadbiran lain, cara syariat lain. Syariat dia simple. Kan? Nak nikah, ada pengantin perempuan, ada orang lelaki pergi jumpa dengan pak dia, panggil jiran sebelah rumah dua orang lelaki, kat nikah, jalanlah nikah, okey lah. Tapi cara pentadbiran kena test HIV dulu, kena nyatakan bujang ke, nak darah ke, janda ke, duda ke, kena dapat pengesahan sana. Ada proses tu lama lah. Kena ada sijil khusus nikah. Tu yang jadi setahun tu nak buat kerja lah. Cara syariat kan simple je kan. Hari ni jumpa nak siapa tu, anak haji apa lepas tu, kosong lagi tu nak darah. Pergi jumpa apa dia, saya kenal nak nikah, pegang tangan tu kan boleh kat nikah kan. Kan jalan sok-sok, cuma tak ada daftar je. Yang ni pentadbiran adalah kebaikan itu. Pentadbiran dia terus test HIV bagus juga, bagus. Cuma nak contoh syariat simple sebenarnya, mudah, memudahkan. Jadi orang kata di Islam ni kahwin bayar ni, dia bukan masalah Islam, dia masalah pentadbiran tu. Bercerai pun mudah tak? Cerai. Suami lapas cerai habis. Perempuan tak puas hati dengan suami dia, ni abang kau minta cerai, suami dia cerai habis, jadi jatuh talak tu. Tapi pentadbiran kata kena pergi mahkamah dulu, kena bicara dulu, kena buat majlis suluh dulu. Lepas tu kalau tak puas, tak boleh jalan juga, barulah lafaz cerai di hadapan hakim dalam mahkamah. Kalau lafaz cerai di luar mahkamah dikira satu kesalahan. Sedangkan dalam Islam tak salah pun, tak salah. Tapi dia nak jaga tu, kena dalam mahkamah. Luar mahkamah salah. Itu pentadbiran. Lepas tu ada orang kes cerai sampai 7 tahun nak cerai.
Saya kenal seorang perempuan, lawyer. Kes cerai dia 7 tahun. Lawyer. Dia pun tak lepas. Suami dia tak boleh lepas. Dia pun tak lepas. 7 tahun. 7 tahun berjaya dapat pengesahan cerai daripada hakim syar'i. Suami dia filekan rayuan naik mahkamah syariah lebih tinggi. Hold dulu keputusan 2 tahun pula dia buat. Jadi dia nak cerai tu ambil masa 9 tahun. Suami dia nak kahwin lain lah. Dia 9 tahun tak boleh nak kahwin, tak boleh buat apa. Bukan Islam yang zalim. Islam tak zalim. Sistem tu, pentadbiran tu yang ada masalah. Islam tak. Jadi jangan salahkan Islam. Salahkan pentadbiran. Nak salahkan mahkamah syariah. Bukan salah Islam. Jadi nak masuk Islam mudah. Najasyi masuk Islam walaupun dia seorang-seorang dia, walaupun tidak ada siapa yang tahu. Tapi bila mana kewafatan Najasyi, berita ini disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sebut kepada para sahabat. Nabi kata, inna akhakum an-Najasyi qad mata fasallu alaihi. Sesungguhnya saudara kita, saudara kamu semua, saudara seagama dengan kamu, an-Najasyi, Raja Najasyi, sudah pun meninggal dunia. Fasallu alaihi, maka salatlah jenazah ke atas Najasyi secara ghaib. Sebab Nabi berada di Madinah, An-Najasyi berada di Habsyah. Madinah tu nak pergi pada Laut Merah tu, nak lintas Laut Merah tu, mungkin ambil masa 2-3 hari lah, kan? Tapi makna kan Nabi nak pergi ambil jenazah tu boleh lah, kan? Sebab apa? Sebab Najasyi ni meninggal dunia bila? Najasyi meninggal dunia pada tahun 9 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 10 Hijrah. 10 kan? 10 atau 11. Najasyi meninggal dunia dulu, lepas tu Nabi. Tahun 9, tahun kemuncak. Tahun ke-6 Nabi pergi buat umrah, tak berjaya. Kemudian dapat buka kota Mekah. Tahun 8 Nabi pergi buat haji, habis haji wada' apa semua, balik. Tahun 8, tahun 9 gitulah. Maknanya dari sudut orang Islam, di Mekah orang Islam penuh, di Madinah orang, kawasan tu dah Islam semua lah. Sebenarnya orang tanah Arab tu kita kata, boleh kata macam tu lah. Maknanya malaikat beritahu Najasyi mati ni, Nabi boleh suruh sahabat 40 orang naik kuda cepat pergi ke Habsyah, kan? Raja mati dia tak tanam, Rani mati esok dia tanam. Mungkin ambil masa 3 hari, mungkin ambil masa 1000 kan, dia buat upacara sekian-sekian. Pergi bagi tahu kata dia Islam. Boleh begitu tu. Kalau tak bagi mayat dah, kami serang Habsyah. Kan? Nabi ada kekuatan. Kan? Tapi Nabi tak buat. Nabi biar saudara kamu An-Najasyi sudah mati, kita sembahyang naik ke atas dia. Takat tu ya Nabi perintahkan sahabat. Nabi tak nak berebut mayat. Yang penting bila Nabi perintah sembahyang ni ialah sebab apa? Memohon keampunan untuk si mati jika diyakini Islamnya. Sebagaimana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar memohon keampunan untuk An-Najasyi. Bila dia yakin Islam, kita sembahyang ghaib, kita minta Allah ampunkan dosa dia. Mungkin Najasyi tu dia tak dapat beramal dengan Islam, kan? Sebab dia raja, orang parti gerak geri dia pergi mana pun orang ikut. Jadi dia nak sembahyang tak boleh sembahyang barangkali dia pun tak tahu apa lagi perintah, kan? Sebab susah kan dia nak belajar, kan? Dia nak pergi Madinah tak boleh, kan? Masa sahabat pindah tu masa awal-awal lagi tu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah lagi, kan? Syariat belum ada lagi.
Cuma dia tahulah Muhammad ni Rasulullah. Dia dah kenal Allah. La ilaha illallah, tahu dah. Cuma nak mengaku Muhammad Rasulullah. Bila dengar cerita Nabi Muhammad daripada Ja'far, dia mengakulah Muhammad Rasulullah. Dia beriman. Nabi tak berbun. Dibayangkan berapa je berapa tu. Berapa tahun? Lebih kurang 10 tahun. Daripada peristiwa hijrah para sahabat ke Habsyah sampai Najasyi mati tu 10 tahun lah kita kata lebih kurang. Kan? Najasyi tak keluar nak pergi jumpa Nabi, nak pergi cari Nabi, ataupun nak ajak Nabi datang ke Habsyah sekali. Tak ada. Kan? Jadi bila kita yakin dia Islam, tapi kita pun tak ada bukti, kita tak payah berbuk sangatlah. Katalah kawan kita masuk Islam, dia baik kita jabat dengan kita sekali, kita duk acah-acah tentang Islam sikit, faham. Dia kata dia minat masuk Islam. Dia minat masuk. Kita pun okey nak masuk Islam, okey, sedia dah ready, masuk dah, okey ready. Okey, ucap dua dulu. Kita pun ajak ucap sikit, buah makna sikit, dia pun okey. Okey, alhamdulillah dia mengaku okey, Islam dah, okey. Lepas seminggu tu, mak katalah dia insiden mati. Dia mengucap depan kita. Kawan lain tak tahu, kita seorang je tahu. Selepas dalam tempoh seminggu tu tak ada, dia tak ada pergi gereja, tak ada apa, dia memang duduk sembang, duduk belajar sikit-sikit lah, tanya akidah lagi kan. Kita nak pergi bagi tahu keluarga dia masuk Islam lah. Kita seorang-seorang bukti tak ada kan. Jadi kalau macam tu, kita tu selalu gaduh lah, selalu pergi rekod, dia ni Islam ni, masuk Islam depan saya ni, saya sebagai saksi, kita kena rampas banyak ni. Kita ambil kes Najasyi, Nabi tak mohon bayar, dia biarkanlah diuruskan cara Kristian, cara Nasrani, tapi Nabi tunaikan hak sembahyang jenazah ghaib ke atas jenazah An-Najasyi. Jadi kita macam tak ada nama pula. Jadi sebab itu kita tengok utamakan apa? Oleh itu perlu ada pertimbangan antara syahadah, kalimah tauhid dan pengurusan jenazah. Syahadah lebih utama daripada pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah termasuk dalam bab fiqh, mandi, kapan, solat, tanam, itu bab fiqh. Manakala syahadah, mengucap dua kalimah syahadah tu termasuk persoalan akidah. Jadi yang penting dia beriman, okeylah. Dia beriman. Jadi ada orang yang beriman di sisi kita tetapi kafir di sisi Allah. Ada orang yang kafir di sisi kita, beriman di sisi Allah. Ada orang mungkin kita anggap dia beriman, dia dah masuk Islam tahun 2000, mati tahun 2014. Kan, 14 tahun dalam rekod dia masuk Islam. Barangkali dia dah murtad tahun 2010, 2011 tu dia buat amalan-amalan, dia tak mau dengan Islam dah. Maka dia pergi gereja balik, dia pergi kuil balik kan. Tapi kita pegang rekod lama, kita kata dia Islam di sisi kita, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang baru masuk Islam, hari ni dia masuk Islam mengucap, tapi tak ada nak pergi rekod pejabat agama, tak ada nak bawa saksi dan sebagainya. Dia kafir di sisi kita, tapi dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertimbangan itu kena ada. Jadi sebab itu pertimbangan antara syahadah dua kalimah syahadah, dan juga pertimbangan di antara fiqh, iaitulah pengurusan jenazah. Jadi di sini Nabi tak berebut mayat Raja Habsyah, kerana kita nampak hikmah dia. Nabi tak nak menimbulkan keributan, kerana masyarakat menganggap dia masih lagi Nasrani, dia pula raja bagi masyarakat Habsyah ketika itu. Jadi kalau Nabi nak berebutkan, menimbulkan masalah. Barangkali pula kalau Nabi berebut tu hubungan baik dulu. Najasyi Habsyah tu bantu orang Islam, terima orang Islam, tapi mungkin kerana Nabi berebut mayat tu, akhirnya mereka akan benci pada orang Islam. Lepas ni tak bantu orang Islam lagi lah. Boleh jadi dakwah lepas ni tak boleh dah. Orang Islam tak boleh masuk dah Habsyah, akan dihalau daripada awal lagi. Jadi timbang tengok. Sebab Nabi nak menyatakan dia masuk Islam, beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah pun Nabi tak ada putih. Tapi Nabi tahu sebab diberitahu oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kes macam ni, dalam kes berebut ni, kita tengoklah, timbang tengok sebelum mati, tunaikan hak sebelum mati. Okey, tunaikan hak sebelum mati yang kita sebut tadi tu.
Kemudian kalau lepas itu tengok, timbang tengok, agak-agak dia ni masih kekal sebagai Islam ataupun dia sudah keluar daripada Islam. Tak memadai kalau kita pegang rekod yang 10 tahun lalu, 17 tahun lalu, sebab barangkali dia keluar balik daripada Islam, keluar balik daripada Islam. Apa pakailah, bukan kes yang Pulau Pinang apa pakai, kita kena tengok satu. Sebab masuk Islam tu mudah, dan keluar daripada Islam itu pun juga merupakan satu perkara yang mudah. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Ada soalan kan? Ya. Dia apa dia? Masuk Islam. Kepada Islam. Ya. Baik, baguslah kita masukkan, kita mudahkan dia masuk Islam, kita bawa dan sebagainya, itu ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah kita ni bukan kata kita sebagai orang yang bawa masuk Islam. Orang yang kahwin, kata dia masuk Islam kerana nak kahwin. Orang yang kahwin tu, katalah dia perempuan cinta dengan lelaki Islam, dia nak kahwin, maka dia masuk Islam. Tetapi selepas daripada itu, proses pengisian ilmu, penyuburan iman itu tidak berlaku, kan? Kita ni sebagai kawan, kita mau masuk Islam je lah, tapi yang bertanggungjawab tu suami. Kawan kita juga lah, suami tu. Suami tak pernah ajak ngaji, tak setuh pergi kelas agama, perkim ke hidayah center ke apa buat. Yang penting masuk Islam je. Jadi kahwin setahun 2 tahun, krisis, bercerai. Jadi dia terkontak nanti lah. Selama 2 tahun kahwin ni, dia tidak diberi pengisian. Apa tu akidah, apa itu iman, apa itu Islam, tak ada. Semata-mata kahwin je. Barangkali yang kahwin pula tu suami tu pula minum arak, barangkali suami pula tak semayang. Jadi dia tak tahu apa itu Islam. Cuma nak kahwin kena mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi yang berdosa besarnya sini ialah suami itulah, yang tidak memberi bimbingan yang sebaiknya, ya, yang tidak memberi bimbingan yang sebaiknya. Sebab itu dalam dakwah ni, antara dakwah ni, cara dakwah ni kahwin. Cara dakwah. Ada kenalan isteri saya lah, kawan dia, suami dia nak kahwin seorang lagi. Aku tanya. Rupanya suami dia nak kahwin dengan seorang perempuan Cina, mu'allaf. Saya bila dikata mu'allaf tu, kata okey, bagus sangat, kita kena sokong kata. Kan? Jadi kita bagi semangat lah. Saya bagi tahu isteri saya, bagi semangat kepada kawan perempuan ni, bagi bagus. Sebab nak bantu kan. Tak apalah korban sikit sebab nak bantu. Tapi suami, bagus tak suami ni? Suami ni suruh perempuan ni mu'allaf hormat. Isteri pertama ni, kena hormat sebagai kakak. Datang ke rumah, cium tangan ni, bakal madu ni. Jadi yang perempuan ni kata, aku perempuan ni cium tangan aku, apa atau aku makan boleh pula. Kan? Isteri kedua, bakal isteri kedua cium tangan isteri pertama. Suami tu suruh hormat, bakal suami tu suruh hormat. Okey lah tu. Dia rasa rasa lain pula kan. Saya kata bagus, itu kira tahap umul mukminin tu. Kan? Jadi, tapi itulah nak tarik tu, nak tarik. Mana ajar masuk Islam, suruh bakal madu ni ajar, bakal madu ni pula sekolah agama. Ya. Kan? Alhamdulillah. Tapi sikit lah kes tu. Yang kahwin, seronok kahwin, cinta, apa-apa cinta, nak masuk Islam. Mesti korang masuk Islam, kahwin, kata habis. Jadi bila cerai, orang Islam sama Islam yang asal pun cerai. Apa tak lagi Islam dengan mu'allaf ni, cerai lah. Jadi mu'allaf ni terpontang nanti. Ya. Jadi ini kita kena ambil berat lah, ambil berat. Sebab itu Nabi
sallallahu alaihi wasallam sebut tentang masalah hijrah, orang yang berhijrah untuk mendapatkan dunia yang dia dapat, awim ra'atin yang kihuha, ataupun kerana wanita yang dia nak nikah, pasangan lah. Lelaki masuk Islam kerana nak nikah dengan perempuan Islam, perempuan Islam masuk Islam kerana nak nikah dengan lelaki Islam. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrah akan pada benda tu, dia akan dapat benda tu, dapatlah kahwin, tetapi dia tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena main peranan lah, main peranannya sebagai pasangan untuk bimbing pasangan kita, sebagai anggota masyarakat, tengok golongan-golongan yang baru masuk Islam ni, bagi perhatian kepada mereka. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Lagi? Ya. Baik, sekarang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli